Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel kita pada hari ini yang kelihatan segak bergaya, kepada para pensyarah yang bijaksana serta kepada rakan-rakan yang saya hormati. Saya Nur Nabila binti Sinun pada hari ini selaku pengerusi forum kita ingin menjemput anda semua untuk melihat forum kami yang bertajuk Cabaran Mahasiswa dalam membentuk jati diri yang seimbang antara akademik dan kehidupan sosial. Baiklah, sebelum kita bermula mengupas tajuk forum kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada barisan panel kita yang kelihatan sangat bersemangat untuk mengupas tajuk forum kita pada hari ini. Baiklah, panel pertama kita yang kelihatan lemah lembut orangnya, kelihatan sangat tidak sabar untuk mengupas isi forum kita pada hari ini. Apa kabar saudari? Boleh saudari perkenalkan diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja saudara penonton. Nama dia Siti Juwita binti Seman selaku panel pertama pada hari ini. Ya, betul, saya amat teruja untuk mengupas tajuk forum kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih saudari Juwita. Baiklah, kita beralih ke panel kedua kita yang cantik manis orangnya. Katanya topik kita pada hari ini sangat berkait rapat dengan kehidupan mahasiswa masa kini. Apa kabar saudari? Boleh saudari perkenalkan diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya sihat saja saudari pengerusi. Nama diberi Nur Syahila binti Edi, merupakan panel kedua untuk forum kita pada hari ini. Ya, tepat sekali. Pada pandangan saya, kehidupan mahasiswa sekarang amat relevan dan sesuai dengan tajuk forum yang bakal kita kupas sebentar lagi. Baiklah, terima kasih saudari Syahila. Baiklah, kita beralih ke panel ketiga kita yang kelihatan segak dan tampan orangnya. Katanya saudara seorang yang sangat peka dan aktif berbicara. Apa kabar saudara? Boleh saudara perkenalkan diri? Kabar baik. Selamat sejahtera hadirin sekalian. Nama diberi Maxiza Anauna yang merupakan panelis ketiga untuk forum kita hari ini. Syukur pengerusi. Saya sehat walafiat pengerusi. Dan betul, apa yang dia katakan itu betul. Dan saya adalah orang yang petah berbicara dan aktif orangnya. Bak kata orang, jika kita aktif kita akan memperolehi ilmu yang banyak saudari. Ya, betul itu saudara Max. Baiklah, kita beralih ke panel terakhir kita yang kelihatan sangat bersemangat pada hari ini dan sangat ceria. Senyumannya tak lekang di bibirnya. Apa kabar saudari? Boleh perkenalkan diri saudari? Kabar baik. Salam sejahtera hadirin sekalian. Nama saya Vanessa Anadoni Austin. Saya merupakan panel keempat dalam forum ini. Ya saudari, kita harus ceria pada setiap hari. Baiklah, terima kasih atas sesi perkenalan diri para barisan panel kita. Baiklah, berkenalan sudah, bersuai kenal pun sudah. Maka tiba masanya untuk kita mengupas tajuk forum kita pada hari ini yang bertajuk Cabaran Mahasiswa dalam membentuk jati diri yang seimbang antara akademik dan kehidupan sosial. Baiklah, yang kita ketahui sebagai mahasiswa, kita sering berhadapan dengan pelbagai tuntutan kehidupan yang penuh cabaran, daripada bebanan tugas akademik, peperiksaan yang berturutan sehinggalah kepada komitmen sosial, aktiviti co-curriculum dan tanggungjawab peribadi sendiri. Dalam dunia yang semakin pantas dan kompleks ini, mahasiswa dituntut untuk bijak mengimbangi antara pencapaian akademik dan keterlibatan sosial agar tidak tercicir dari mana-mana aspek kehidupan. Cabaran yang dihadapi bukan saja melibatkan pengurusan massa, tetapi juga kemampuan mengawal emosi, tekanan mental, serta kebijaksanaan dalam membuat keputusan harian yang memberi kesan kepada pembentukan jati diri. Maka, persoalannya timbul sejauh mana mahasiswa hari ini mampu menguruskan kedua-dua aspek ini dengan seimbang. Adakah tekanan akademik menjadikan kita alpa terhadap kehidupan sosial atau sebaliknya? Untuk membincangkan isu yang cukup penting dan relevan ini, mari kita bersama-sama dengarkan pandangan, kupasan dan solusi daripada para barisan panel jemputan kita pada hari ini yang pastinya memberi pencerahan dan inspirasi kepada kita semua. Baiklah, panel pertama kita, soalan saya adalah tentang isu pengurusan massa yang lemah.
menurut saudari Juwita, apakah kesannya terhadap keseimbangan antara akademik dan kehidupan sosial seorang mahasiswa itu? Silakan saudari Juwita. Terima kasih saudari pengurusi atas soalan yang ditujukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saudari pengurusi, barisan panel yang bijaksana serta sidang hadirin yang saya kasihi sekalian. Pengurusan masa yang lemah saya lampirkan idea utama saya bagi tajuk forum kita, cabaran mahasiswa dalam membentuk jati diri yang seimbang antara tuntutan akademik dan kehidupan sosial. Jika diteliti dengan lebih mendalam, sebenarnya ramai pelajar universiti yang dipercayai terperangkap dalam kekangan masa yang berpunca daripada kegagalan menyusun jadual harian secara sistematik. Hal ini dapat dilihat daripada sikap mahasiswa yang seringkali menangguhkan tugasan, membuat tugasan secara sambil lewa dan tidak menyediakan masa yang berkualiti untuk berinteraksi secara sosial atau memperbaiki sasiah diri. Menurut Zaba pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, beliau ada menekankan bahawa sikap malas dan suka bertangguh menjadi punca utama kegagalan bangsa dalam mengejar kemajuan. Dalam konteks ini, mahasiswa yang gagal mengurus masa dengan seimbang sebenarnya sedang menzalimi diri mereka sendiri kerana membiarkan masa berlalu begitu sahaja tanpa melakukan sebarang perkara yang berfaedah. Peribahasa Melayu yang berbunyi masa itu emas amat relevan dalam membuktikan betapa berharganya masa dalam kehidupan manusia. Menurut kajian oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2021 jelas menunjukkan bahawa lebih 60% mahasiswa mengalami tekanan akademik yang berpunca daripada kegagalan pengurusan masa. Mereka cenderung untuk mengabaikan keseimbangan antara waktu belajar dan waktu berehat sehingga menjejaskan kesihatan mental dan juga fizikal. Tekanan akademik yang menguasai jiwa mahasiswa ini telah mengagut masa mereka untuk melakukan aktiviti sosial seperti aktiviti kemasyarakatan dan program-program yang dianjurkan di dalam universiti. Dalam konteks ini, pelajar perlu sedar bahawa untuk mencapai kejayaan membentuk jati diri yang holistik bukan sekadar memperoleh kejayaan akademik semata-mata, malah turut mencapai kejayaan dalam menyeimbangkan kehidupan sosial. Maka dapat saya simpulkan bahawa pengurusan masa yang seimbang kejayaan membentuk jati diri yang holistik sebenarnya bermula daripada kemahiran mengurus masa secara bijak dan berdisiplin. Pengurusan masa yang seimbang membolehkan mahasiswa menjadi individu yang cemerlang dari sudut akademik dan sosial. Jelaslah bahawa pengurusan masa yang lemah bukan sahaja menjejaskan pelajaran, malah turut menggugat potensi sebenar mahasiswa sebagai pemimpin pada masa hadapan. Sekian daripada saya, kembali semula kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih saudari Juwita atas kupasan yang bernas. Dapat kita lihat bahawa pengurusan masa yang tidak efektif bukan saja dapat menjejaskan prestasi akademik seorang pelajar, namun turut menjejaskan kehidupan sosial seorang pelajar. Maka dari itu, pengurusan disiplin dan pengurusan masa yang efektif harus diterapkan dalam kehidupan seorang mahasiswa. Baiklah, kita beralih ke arah panel kedua kita. Baiklah, soalan saya adalah, apakah pandangan anda tentang tekanan akademik yang tinggi dalam kalangan mahasiswa dan bagaimana ia memberi kesan kepada pembentukan jati diri seorang mahasiswa? Silakan saudari Syahila. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudari pengurusi dan para panelis sekalian. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pengurusi atas soalan yang diajukan. Antara cabaran utama dalam membentuk mahasiswa, dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam
keseimbangan akademik dan kehidupan sosial adalah tekanan akademik yang tinggi. Mahasiswa masa kini berhadapan dengan beban tugasan yang bukan sahaja berhadapan dengan beban tugasan yang banyak, malah turut terikat dengan jadual pembelajaran yang padat, penilaian yang berterusan serta harapan yang tinggi daripada pensyarah, ibu bapa dan diri sendiri. Situasi ini sekaligus mendorong kepada keletihan mental dan fizikal, sekaligus menjejaskan kesejahteraan emosi dan sosial mahasiswa secara tidak langsung. Menurut kajian oleh Ho Meng Chuan et al. Pada tahun 2022, tekanan akademik merupakan antara penyumbang utama peningkatan tahap kebimbangan dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Kajian mereka menunjukkan bahawa tekanan akademik yang berlebihan berkait rapat dengan masalah gangguan tidur, kurang tumpuan dalam kelas serta pengasingan sosial. Hal ini sekaligus membawa kepada kejatuhan pembentukan jati diri mahasiswa itu sendiri. Pelajar yang berhadapan dengan tekanan berlebihan cenderung untuk mengabaikan hubungan sosial, kurang menyertai aktiviti luar kelas dan pengasingan sosial. Menyebabkan masalah jati diri terhadap diri mereka. Hal ini sekaligus membawa kepada tekanan akademik, membawa kepada penjejasan akademik dan kehidupan sosial mereka. Justru aspek kesihatan mental perlulah dititik beratkan oleh institusi pengajian tinggi dan universiti itu sendiri. Bukan aspek akademik sahaja yang perlu ditekankan kepada mahasiswa ini, tetapi inisiatif perlu dicari untuk mengurangkan tekanan terhadap diri mereka. Sebagai contoh, perkhidmatan kaunseling serta aktiviti yang meningkatkan kesaksian. Oleh itu, pembentukan jati diri dan keseimbangan akademik dan sosial dapat membantu mahasiswa ini. Sekian itu saja daripada saya. Berbalik kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih Saudari Syahila atas kupasan yang menarik itu. Jelas bahawa tekanan akademik bukan sahaja menjejaskan prestasi pelajar, malah boleh memberi kesan terhadap kesihatan mental dan emosi seorang pelajar itu jika tidak ditangani dengan baik. Maka sokongan daripada pihak universiti amat penting dalam membantu pelajar untuk menangani hal ini. Baiklah, kita beralih ke panel ketiga kita. Soalannya, saya ingin bertanya tentang pengaruh media sosial. Kita sedia maklum bahawa media sosial amat rapat dalam kehidupan pelajar pada masa kini. Jadi, bagi pandangan Saudara Max tentang pengaruh media sosial terhadap usaha mahasiswa dalam membentuk jati diri yang seimbang, apakah pandangan saudara? Terima kasih Saudari Pengerusi. Izinkan saya untuk mengupas satu isu yang semakin menjadi perhatian dalam kalangan mahasiswa, yaitu pengaruh media sosial terhadap jati diri pelajar. Pada zaman serba digital ini, media sosial sudah menjadi sebahagian daripada gaya hidup pelajar untuk berhubung, mencari maklumat dan berkongsi sesuatu. Namun, di sebalik manfaatnya, terdapat juga cabaran yang perlu kita teliti bersama. Pertama, kita lihat perbezaan interaksi maya dan interaksi fizikal. Ramai mahasiswa lebih selesa berhubung secara dalam talian sehingga melupakan kepentingan berkomunikasi secara bersemuka. Hakikatnya, interaksi fizikal sangat penting dalam membina keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi yang sebenar. Tanpa pengalaman ini,
Ramai yang mungkin akan berasa kekok apabila berhadapan dengan situasi sosial atau profesional di dunia nyata. Selain itu, interaksi terhad di dunia sebenar boleh menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan. Walaupun ada ramai rakan di media sosial, ia tidak menunjukkan rasa emosi yang tulen. Hal ini boleh menjejaskan kesihatan mental dan memberi kesan buruk terhadap akademik dan jati diri pelajar. Justru itu, institusi pengajian tinggi memainkan peranan penting. Program-program yang menggalakkan interaksi secara fizikal seperti aktiviti sukarelawan, kelab pelajar dan bengkel kemahiran insan yang wajar diperbanyakan. Pelajar juga harus digalakkan untuk seimbangkan masa antara dunia maya dan dunia nyata supaya mereka boleh membina jati diri yang lebih kukuh dan seimbang. Dapat saya simpulkan bahawa media sosial bukanlah musuh yang perlu dijauhi sepenuhnya, namun ia boleh menjadi ancaman jika disalahguna. Oleh itu, mahasiswa perlulah bijak untuk menilai keutamaan hidup dan jangan terlalu bergantung terhadap dunia maya sehingga mengabaikan realiti. Dengan kesedaran dan keseimbangan penggunaan media sosial, barulah jati diri yang utuh dapat dibentuk dalam diri kita sebagai generasi pewaris negara yang berwibawa. Sekian, terima kasih. Berbalik semula kepada saudara pengerusi. Baiklah, Saudara Max, atas pandangan yang sangat relevan itu. Jelas bahawa penggunaan media sosial yang secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan tumpuan dan ketidakseimbangan masa. Namun jika digunakan secara bijak, ia boleh menjadi salah satu platform medium pembelajaran yang baik untuk para mahasiswa. Baiklah, kita beralih ke panel terakhir kita. Soalannya, apakah kesan daripada kurangnya kesedaran mahasiswa tentang kepentingan keseimbangan hidup dalam pembentukan jati diri mereka? Silakan Saudari Vanessa. Terima kasih saudari pengurusi atas soalan yang begitu benar dan menarik kepada saya. Saya ingin membincangkan satu cabaran besar yang sering dilupakan oleh mahasiswa pada masa kini, iaitu kesedaran tentang kepentingan keseimbangan hidup dalam pembentukan diri. Menurut Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada tahun 2020, keseimbangan hidup merangkumi perkembangan pelajar dari segi intelek, emosi, rohani, sosial dan fizikal. Semua ini, aspek ini adalah pembentukan asasi mantap. Namun hakikatnya, ramai mahasiswa hari ini hanya fokus kepada akademik semata-mata atau terlalu leka dengan aktiviti sosial sehingga mengabaikan aspek lain dalam kehidupan mereka. Sebagai contohnya, ada pelajar yang sering tanpa henti tetapi tidak menjaga kesihatan dan hubungan sosial. Sebaik juga ada yang terlalu aktif dengan persatuan atau media sosial sehingga tugasan atau prestasi akademik terjejas. Kedua-duanya tidak seimbang dan boleh memberikan kesan buruk kepada jati diri pelajar. Menurut lepas itu, pendidikan holistik yang pembinaan sosial yang berjiwa kuat dan berintegriti. Namun jika kesedaran ini tidak ditanam sejak awal, mahasiswa akan terus berada dalam keadaan yang tidak stabil serta mudah terpengaruh tanpa berprinsip dan hilang arah tuju. Justru saya berpendapat bahawa kesedaran tentang kepentingan keseimbangan hidup perlu dipupuk secara berterusan sama ada melalui kursus pengurusan diri, pembuat aktiviti kurikulum bersifat dan bimbingan metode kursus di kampus. Kesimpulannya, tanpa kesedaran dan kepentingan keseimbangan tidak akan berlaku. Tanpa keseimbangan diri mahasiswa akan rupa apabila berdepan cabaran sebenar kehidupan. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang menyentuh isu yang sering dipandang ringan oleh masyarakat. Tanpa kesedaran tentang pentingnya keseimbangan hidup, pelajar mudah terjebak dalam tekanan, keletihan dan kehilangan motivasi. Kesedaran perlu dipupuk sejak awal lagi agar pelajar dapat menjalani kehidupan kampus yang
sihat dan seimbang. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel atas hujah yang sangat bernas. Seperti yang telah dikongsikan, dapat kita lihat bahawa mahasiswa kini bukan sahaja berdepan dengan tekanan akademik tetapi juga cabaran dalam mengurus masa dan kesihatan mental mereka. Kelemahan dalam pengurusan masa, sikap suka menangguh tugasan serta kekurangan interaksi sosial telah memberi kesan terhadap pembentukan jati diri yang seimbang. Oleh itu, penting bagi institusi pengajian tinggi menyediakan sokongan seperti program kaunseling dan bimbingan bagi membantu mahasiswa menyesuaikan diri dan membina jati diri yang kukuh dan berkekalan. Baiklah, sekarang kita telah tiba di penghujung forum kita. Dengan ini berakhirlah sudah forum kita pada hari ini yang bertajuk cabaran mahasiswa dalam membentuk jati diri yang seimbang antara akademik dan kehidupan sosial. Baiklah, sekian, terima kasih.